Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arash bin Azhari. Pada kali ini saya akan menerangkan topik berkenaan masalah yang dihadapi oleh prasekolah dan juga tadika. Pertama sekali kita perlu ketahui apakah itu konsep prasekolah. Konsep prasekolah ini merupakan satu pendidikan yang tidak formal kerana guru-guru mengajar kanak-kanak melalui aktiviti secara rawak seperti permainan, penceritaan dan juga contoh tingkah laku. Selain itu, prasekolah ini termaktub di bawah Pendidikan Kebangsaan melalui Akta Pendidikan 1996. Tujuan perubahan tadika atau prasekolah ini adalah untuk menyuburkan potensi asas dalam diri kanak-kanak, iaitu seperti aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Selain itu juga, ia juga berperanan untuk menyuburkan sikap positif dalam diri kanak-kanak seperti tolong menolong dan menghormati orang tua. Prasekolah ini termaktub pada kanak-kanak yang mempunyai lingkungan umur 4 hingga ke 6 tahun sebelum mereka memasuki alam persekolahan, iaitu darjah 1. Namun, untuk mencapai matlamat prasekolah ini, terdapat beberapa halangan yang dihadapi. Antaranya ialah kanak-kanak hyperaktif. Kanak hyperaktif ini dapat dilihat dengan ketara kerana kebiasaannya kanak-kanak hyperaktif ini mempunyai sifat yang sukar untuk duduk diam dan tidak penat. Sebagai contoh, sukar untuk duduk diam ini ialah mereka suka berlari-lari dan suka melompat-lompat di persekitaran mereka. Hal ini kerana mereka melakukan tersebut adalah untuk mendapatkan kepuasan diri mereka dan ianya sesuatu yang menggembirakan diri mereka. Dan hal itu menyebabkan mereka melakukan perkara tersebut tidak penat kerana mereka berasa gembira. Selain itu juga, kanak-kanak ini mempunyai sifat yang agresif dalam melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, mereka bermain dengan rakan mereka. Mereka pasti akan mencederakan diri kawan-kawan mereka atau diri mereka kerana sifat mereka yang melakukan sesuatu perkara dengan kasar. Ini akan mendatangkan keburukan pada diri mereka dan juga diri rakan-rakan mereka yang lain. Sikap agresif ini tidak seperti kanak-kanak yang lain kerana sikap agresif ini adalah di luar kawalan mereka sendiri dan di luar pengawalan orang dewasa. Hal ini menyebabkan akan mencederakan diri mereka atau kanak-kanak lain kerana agresif mereka ini sukar dikawal. Selain itu juga, kanak-kanak ini mempunyai sifat impulsif. Impulsif di sini bermaksud mereka tidak dapat berfikir dengan logik dan juga tidak dapat berfikir dengan panjang. Sebagai contoh, apabila mereka lihat ikan di dalam akuarium, pasti mereka akan mengambil ikan tersebut untuk bermain kerana mereka geram dengan melihatkan ikan tersebut. Ini menyebabkan mereka tidak berfikir secara logik kerana mereka tidak tahu apa akan terjadi kepada ikan tersebut sekiranya mereka membawa keluar. Punca kepada berlakunya masalah kanak-kanak hyperaktif ini kebiasaannya berlaku kepada 3. Yang pertama ialah masalah kesihatan kanak-kanak tersebut. Hal ini kerana ketika kandungan mungkin ibu mereka terlebih ambil kandungan yang bergula. Hasilnya, ia memberi kesan yang buruk pada kandungan tersebut dan melahirkan kanak-kanak tersebut menjadi hyperaktif dan terlalu bertenaga sehingga menyebabkan dia suka untuk dikawal dan suka melakukan satu perkara di luar batasan kanak-kanak yang lain. Yang kedua ialah kanak-kanak tersebut inginkan perhatian. Kerana sebagai contoh, jikalau kanak-kanak tersebut tidak mendapat apa yang dia ingini, kanak-kanak tersebut akan menjerit dan memberontak. Di situ orang lain akan memberi perhatian kepada dirinya dan dirinya suka untuk dapatkan perhatian. Yang ketiga ialah kanak-kanak tersebut punya sikap yang ingin meneroka. Sebagai contoh, yang ikan dalam akuarium tadi, dia ingin tahu apa bentuk ikan tersebut dengan lebih dekat, apakah rasa apabila disentuh ikan tersebut. Tetapi kesannya ialah buruk. Dia tidak dapat berfikir dengan logik apa akan terjadi apabila dia mengeluarkan ikan tersebut dari akuarium. Dan akhir sekali, cara untuk mengawal kanak-kanak hyperaktif ini adalah sukar, akan tetapi terdapat juga cara yang betul untuk mengawal mereka. Untuk mengawal mereka ini tidak boleh dilakukan dengan kasar. Apabila melakukan dengan kasar, kanak-kanak tersebut akan lebih memberontak. Lagi mereka akan melawan dengan teguran kita apabila kita berkasar dengan mereka. Oleh itu, untuk mengawal mereka, kita perlulah dengan cara yang positif, dengan baik. Sebagai contoh, dengan memberi bimbingan kepada mereka. Memberi bimbingan ini adalah dengan cara memberi tunjuk ajar apa yang patut dilakukan, apa yang betul untuk dilakukan, supaya mereka dapat bertindak seperti kanak-kanak yang lain. Yang kedua ialah dengan memberi ganjaran bentuk positif. Ganjaran di sini maksud dengan memberi hadiah atau pujian. Sebagai contoh,
kita memberi nasihat kepada kanak-kanak tersebut. Jikalau dia tidak melakukan perkara-perkara yang agresif, kanak-kanak tersebut akan mendapat ganjaran. Kita tahu bahawa kanak-kanak suka akan kepada ganjaran. Melalui pemberian ganjaran tersebut, kanak-kanak akan cuba untuk mengawal dirinya supaya dirinya dapat ganjaran daripada hasil daripada dia tidak melakukan perkara-perkara agresif tersebut, sekaligus dapat mengekangkan dirinya daripada menjadi kanak-kanak hyperaktif, sehingga ianya menjadi kebiasaan untuk bertindak seperti kanak-kanak yang lain. Secara kesimpulannya, masalah kanak-kanak hyperaktif ini perlulah diberi perhatian dan bantuan yang lebih, kerana ia merupakan satu masalah dalaman dalam diri kanak-kanak tersebut. Masalah ini bukanlah masalah baru pada pihak prasekolah kerana ianya sudah lama berlaku. Oleh itu, bantuan dan juga perhatian daripada guru dan juga ibu bapa perlulah diberikan supaya masalah ini dapat diatasi, kerana ia boleh mendatangkan kesan buruk pada kanak-kanak tersebut pada masa akan datang. Selain itu, kanak-kanak tersebut juga tidak ingin mereka menjadi sedemikian. Oleh itu, perhatian perlulah diberikan supaya ianya dapat diatasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.